Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar yang dikasihi Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya pada hari ini. Dan kita juga sudah memasuki hari ke-18 berpuasa. Diharapkan para pendengar semua dan diri saya sendiri sudah banyak mencapai kejayaan sepanjang kita menempuh puasa pada tahun ini. Apabila kita sebut kejayaan, mungkin kita boleh lihat dalam Al-Quran sendiri, ada tak Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejayaan itu sendiri. Baik, bagi untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tips kejayaan kepada orang-orang yang beriman, maka Allah mendatangkan satu surah dalam juzuk 18, iaitu surah Al-Mu'minun. Dan ayat yang kita nak lihat mungkin tengok macam banyak ayat 1 hingga 9, tapi ianya ringkas sahaja. Yang mana ayat ini, mari kita sama-sama melihat ayat ini, ayat yang pertama, tetapi saya tidak akan membacakan seluruh ayat. Kita mulakan dengan ayat yang pertama, surah Al-Mu'minun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Jadi pada ayat ini Allah memberikan gambaran dan penjelasan akan berjaya sungguhlah orang-orang yang beriman, ya. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Jadi di situ ada Allah sebut perkataan berjaya dalam ayat yang pertama ini, iaitu aflaha. Aflaha di sini bermaksud berjaya, tetapi kalau Arab sebenarnya menurut ustaz ada banyak lagi kalimah maksud berjaya seperti faza ataupun najah. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, kenapa Allah tidak menyebut anjaha, tapi Allah kata aflahal mu'minun. Jadi ianya seangkatan seperti kita ada dalam azan kita menyebut hayya alal falah. Marilah kita sama-sama menuju kejayaan. Jadi apakah maksud kejayaan dalam sebutan falah ataupun aflaha ini? Tahukah kita daripada perkataan falah ataupun aflaha, ada perkataan lain yang boleh muncul, iaitu perkataan falah. Ianya bermaksud secara bahasa adalah petani. Jadi tadi kita duk dengar ya, berjaya tu aflaha, falah, tapi bila dia jadi falah, apakah filosofi di sebalik perkataan ini, ya? Maka kalau kita lihat, rupa-rupanya Allah hendak memberitahu kita dalam kita hendak mengejar kejayaan untuk menjadi orang yang beriman. Kata Allah, memang laluannya adalah seperti mana seorang petani menempuh kerja dia ataupun proses dia. Kalau kita lihat petani ni, kalau dia nak mendapatkan hasil ataupun dia nak mendapatkan hasil tanaman dia kena menanam biji benih. Daripada dia proses dia menanam biji benih, dapatkan hasil, dia perlu menunggu dalam satu jangka masa yang lama. Jadi kejayaan hasil yang dikecapi pada waktu itu dia datang bersama-sama proses yang panjang. Ia datang bersama-sama dengan kesabaran. Jadi di sini Allah memang semua daripada kita nak berjaya, ya. Tetapi nak berjaya sunnahnya adalah memang kena ada proses, kena perlu menempuh suatu proses. Tidak ada istilah kejayaan yang instan, kejayaan yang segera. Jadi memang kita kena ada proses, dan perlu menempuh susah payah seperti petani tadi. Petani dia kena membanting tulang, kena keluarkan kudrat, dia kena berkeringat, kena duduk dekat tempat panas. Ianya perlu
menempuh satu proses dan di jalan yang agak sukar, ya. Kita perlu menempuh jalan yang sukar. Jadi ianya tidak semudah seperti bulan dan bintang ceritanya, ya, untuk mencapai kejayaan, ya. Hendak berjaya mesti kena ada proses, dan proses itu mungkin susah. Itulah sunnah dalam kejayaan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut apakah tips untuk kita mengejar kejayaan bagi sebagai seorang yang beriman. Jadi pada ayat yang pertama ini, Allah mengatakan sesungguhnya beruntung bagi orang-orang beriman. Jadi dalam kita nak menjadi orang yang berjaya dan beriman, ianya perlu menempuh suatu proses, dan proses itu sunnahnya ianya akan menempuh suatu keadaan yang sukar, ya. Dia perlu dibaca dengan kesabaran, barulah kita akan menani. Jadi di dalam Al-Quran ini, di dalam surah ini, Allah ada menyenaraikan beberapa perkara yang boleh kita jadikan tips agar kita dapat mengejar kejayaan sebagai seorang yang beriman. Kita berjaya menjadi seorang yang beriman. Jadi mari kita sama-sama ikuti apakah tips yang ada di dalam Al-Quran ni. Allah rakamkan dalam ayat 1 hingga 9 dalam surah Al-Mu'minun. Jika kita lihat ataupun go through secara teliti, ya, insya-Allah dia akan dapat mengecapi kejayaan. Dan tak keterlaluan saya katakan 6 perkara ini memang laluannya seperti petani tadi, ya. Untuk mengecap 6 perkara ini, kalau seseorang itu membuat dengan betul, ya, meneliti dan melaksanakan dan mengamalkan, insya-Allah dia akan mengecapi kejayaan sebagai seorang mukmin. Tetapi tidaklah semudah seperti yang dijangka, dan tak keterlaluan saya katakan tempuh dan amalkan ini, ianya adalah agak sukar untuk kita laksanakan. Tapi kalau kita betul-betul bersabar, kita be in the process, kita tidak berputus asa, kita buat 6 perkara ini secara istiqamah, insya-Allah kita akan berjaya. Walaupun susah, kita akan berjaya. Walaupun susah, walaupun turun naik kita dalam perjalanan tu, dalam proses itu, jangan sesekali kita berputus asa. InsyaAllah Allah ada bersama kita. Jadi kalau kita lihat yang pertama, Allah kata ataupun Allah merakam ladzina hum fi solatihim khashi'un, iaitu tips yang pertama kalau hendak berjaya sebagai seorang mukmin, orang yang khusyuk, iaitu orang yang khusyuk di dalam solat, ya. Jadi kalau kita nak berjaya, perlu khusyuk dalam solat kita. Solat dengan khusyuk ni bagi para pendengar sekalian, adakah ia mudah ataupun susah hendak dilaksanakan? Kalau saya personally, saya sendiri akan cakap nak khusyuk dalam solat ni ianya bukan mudah. Memang susah. Tetapi sebenarnya ianya perlu praktis. Ianya adalah perkara ini adalah suatu proses, dan dia perlukan praktis berkali-kali untuk kita mengecapi khusyuk dalam solat. Kita tak boleh berputus asa, ya. Dan untuk mendapat khusyuk di dalam solat, sebenarnya kita perlukan sedikit ilmu bagaimana untuk khusyuk di dalam solat. Jadi tips yang saya boleh kongsikan, insya-Allah, untuk mendapat khusyuk di dalam solat ini, kita perlu solat. Solat adalah salah satu daripada takwa. Ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan semua umat, semua hamba-Nya untuk melaksanakan solat. Jadi solat ini sebenarnya apabila kita melaksanakan solat, ianya adalah sebagai salah satu tanda kita berterima kasih dengan Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, termasuklah atas kehendak rahmat-Nya kita dapat mendirikan solat tersebut.
Ianya bukanlah untuk diri sendiri. Kita membuat mujahadah kita dalam beramal soleh, dalam melaksanakan takwa, hanya semata-mata untuk meraih redha Allah. Tidak ada perkara yang lain terlibat apabila kita solat, bukan untuk diri kita, tetapi kita hanya ingin. Tidak ada perkara yang lain terlibat apabila kita solat, bukan untuk diri kita, tetapi kita hanya ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah semata-mata untuknya, untuk berkhidmat kepadanya. Mendirikan solat tersebut pun atas kehendak rahmatnya. Allah dahulu yang berkehendak untuk kita solat, barulah kita boleh solat. Jadi sebagai tanda terima kasih Allah memberi kita gerak ataupun berkehendak menghendaki kita solat pada hari tersebut. Kita rasakan yang aku melaksanakan solat ini hanya untuk mendapat redha Engkau. Aku hanya untuk membahagiakan Engkau, ya Allah, dan untuk berkasih sayang dengan Engkau. Niat di dalam hati aku ingin berkhidmat kepada Engkau, sebagai tanda syukur aku sebenarnya, ya. Jadi bawa diri kita yang sebenar, iaitu diri seorang hamba. Apabila kita berdiri qiyam, kita bawa diri sebagai seorang hamba, seorang yang tidak ada kemampuan, tidak ada daya pun untuk melaksanakan ataupun untuk solat itu, melainkan ianya atas kehendak Allah itu sendiri, di atas kudrah dan iradahnya. Jadi apabila kita merasakan begitu, kita merasakan kita dikedir, tiada upaya, dan apabila kita mengangkat takbiratul ihram kita, Allahu Akbar, di situlah kita akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kedir kita, tiada apa-apa, dan kita menghadap, kita melaksanakan solat itu dengan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasakannya untuk membuat melaksanakan solat ini, melainkan semuanya dengan bantuan dan pertolongan Allah. Maka di situlah apabila kita melafazkan Al-Fatihah, kita boleh pergi satu persatu daripada ayat-ayat Al-Fatihah itu dengan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasakan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu meliputi kita. Dengan asma dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, itulah kita dapat melaksanakan solat, dapat melaksanakan takwa kita, dapat melaksanakan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi rasakan hanya puji-pujian hanya milik Allah, iaitu Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini. Rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala meliputi kita. Jadi dan seterusnya lah Ar-Rahmanir Rahim. Kita merasakan rahmat Allah itu meliputi kita, merasakan dengan adanya kasih sayangnya, dengan kehendak rahmat dia, dapat kita menunaikan solat pada waktu itu. Dan Maliki Yaumiddin, dialah pemilik pada hari pembalasan. Betapa Allah itu maha berkuasa. Betapa Allah itu maha berkuasa, maha mengetuai ataupun menguasai segala apa yang ada di langit dan di bumi dan pada hari akhirat nanti. Rasakan dalam hati, hadirkan rasa takut, tetapi dalam rasa yang sama berharap agar Allah mengambil balasan tersebut di mana hari yang kita akan dihitung segala apa yang kita buat di bumi. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dapat merasakan yang Allah itu dengan bantuan dialah kita dapat menunaikan taat setia kita, dapat meminta pertolongan kepadanya dengan untuk membuat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita meminta kepada Allah agar kita untuk berada di jalan yang lurus,
Jadi kita mengakui bahawa dengan bantuan Allah lah kita bergerak di jalan yang lurus. Kita bergerak di jalan yang lurus agar kita dimasukkan ke jalan yang lurus. Kita merasakan dengan bantuannya. Apabila kita menyebut dengan bantuannya, dengan pertolonganmu ya Allah, dengan kehendakmu, kita merasakan reflect dekat diri kita bahawa aku tidak mampu melaksanakan semua ni melainkan dengan bantuan dan pertolongan engkau. Rasakan perkara-perkara tersebut. Dan apabila kita solat begitu, kita mempersembahkan solat yang begitu, iaitu kita menghadirkan di dalam hati kita ini, memandang Allah itu di dalam setiap apa kita buat ketika di dalam solat, maka insya-Allah khusyuk itu akan datang secara beransur-ansur. Jika kita apabila kita sujud, kita merasakan ya Allah, aku betul-betul nak berkhidmat kepada engkau, aku ingin mengabdikan diri kepada engkau, sujud minta kepada Allah agar kepadanya. Dan kita merasakan yang gerak diri kita ni segalanya af'al Allah, tiada af'al kita adalah af'al Allah. Merasakan semua itu kan. Jadi kalau di dalam solat kita apabila kita cuba untuk fokus untuk memandang Allah, tetapi ada masa kita gagal, istighfar, memohon ampun dan taubat kepada Allah kerana kita leka dan lalai di dalam memandangnya ketika di dalam solat. Ketika habis kita memberi salam, mulakan wirid kita dengan istighfar, di mana kita memohon ampun dan maaf di atas segala kelemahan dan kelalaian kita ketika di dalam solat, kerana tidak berjaya memandangnya, kerana tidak berjaya fokus dalam berhubung dengannya ketika di waktu solat. Jadi itulah sedikit tips bagaimana untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Apa yang saya boleh khusyuk dalam solat, apa yang saya boleh katakan, jangan berputus asa ya. Kena cuba. Jadi Allah nak ajar kita apabila kita menyebut solat dengan khusyuk ini adalah kita kena fokus. Allah nak mengajar kita fokus. Begitu juga dalam kehidupan kita bila kita ingin mencapai sesuatu. Dan apabila kita fokus, walaupun di dalam solat dan di luar solat, ianya perlulah fokus itu membawa Allah itu bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Itulah formula tips yang pertama bagaimana untuk berjaya. Khusyuk itu adalah latihan ataupun training untuk kita belajar fokus. Maksudnya kita tidak memikirkan perkara yang lain selain daripada Allah. Itulah fokus kita sebenarnya di dalam solat dan juga di luar solat kita. Apabila kita melaksanakan sesuatu, fokus kita hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya adalah suatu proses, dan tips yang pertama Allah beri untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya, perlulah khusyuk di dalam solat. Apabila kita membawa perkataan khusyuk ni dan solat itu sendiri, dan bila kita mau fokus melihat kebesaran Allah ya, memandang Allah, berhubung dengan Allah ketika di dalam solat, ianya terkait dengan kolbu kita. Jadi betapa penting sebenarnya suasana kolbu kita, suasana hati kita dalam kita ingin memandang Allah apabila kita hendak solat. Apabila hendak mendapat solat yang khusyuk, medium perhubungan dia adalah kolbu. Jadi di situ perlunya kolbu tu dibersihkan Allah terlebih dahulu. Jadi ianya tips yang pertama pun sudah agak mencabar sebenarnya, tetapi bagi saya insya-Allah kalau ada ilmu, kalau kita benar-benar hendak menjadi mukmin yang berjaya di dunia dan akhirat, kita perlu tempuh perkara ni. Kita perlu ubah kerana ianya adalah suatu tips yang Allah sendiri berikan dan Allah rakamkan di dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Jadi kita pergi kepada tips yang kedua. Allah sebut dalam ayat ketiga, kita kena, dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Di sini kita kena menjauhi perkara yang sia-sia. Jadi obviously kita kena elakkan perkara apa? Perkara lara.
ya, perkara yang tidak berfaedah. Tapi apa yang Ustaz kongsikan daripada ayat ini ialah menjauhi perkara sia-sia. Bagaimana kita manage circle kita, orang keliling kita. Sebab kadang-kadang apabila kita buat perkara sia-sia ini, dia ada terkait dengan environment kita, circle kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berhubung. Ya, contohnya dia ada terkait dengan environment kita, circle kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berhubung. Ya, contohnya kalau circle kita ini memang suka kaki shopping, maka tendensi untuk kita ni ke arah itu ada besar. Jadi kalau kita ni circle kita, environment kita, kawan-kawan kita banyak suka umpat, suka ribah, keberangkalian kita juga akan terjebak dengan perkara yang sama. Jadi Allah nak ajar kita untuk re-evaluate balik dekat sini siapa circle kita. Jadi dengan apabila kita bukanlah bermakna kita ini tidak. Sebenarnya ia lebih kepada diri kita, pembawakan diri kita. Kita ni manusia ni, diri kita ni mudah terpengaruh. Kita tidak melihat orang yang bermasalah mengikut nafsu, tetapi diri kita sendiri yang tidak dapat melawan nafsu. Nanti apabila kita bercampur dengan orang yang boleh mengajak kita ke arah membuat perkara yang sia-sia ini, ya. Baik, para pendengar yang dikasihi, kita pergi kepada tips yang ketiga, iaitu Allah menyebut dan orang yang menunaikan zakat pada ayatnya. Ini adalah Allah hendak mengajar kita untuk concern kepada orang lain, ambil tahu keadaan orang keliling kita. Nak berjaya bukan semata-mata menjaga hubungan dengan Allah, tetapi zakat itu adalah simbolik kita memikirkan juga tentang orang lain, hubungan kita dengan manusia lain, ya. Jadi kita pergi kepada tips yang keempat, iaitu dan bagi ayat yang kelima di dalam surah Al-Mu'minun, Allah maksudnya dan orang-orang ini, falsafahnya adalah Allah nak bagi tahu dekat kita, kemaluan di sini dia bermakna keturunan, ya. Allah nak memberitahu kita kena menjaga keturunan kita, sebab Allah memang memerintahkan orang yang pertama yang kita perlu selamatkan daripada kebinasaan, daripada api neraka, ialah selamatkan orang yang terdekat terlebih dahulu, iaitu ahli keluarga kita, ya. Ibu bapa kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, pasangan kita. Jadi hendak berjaya, kita dikhendaki menjaga keturunan kita, sebab daripada keturunan inilah yang akan terbinanya masyarakat yang cemerlang, masyarakat yang praktikal Muslim, ya. Ianya bermula dengan kita menjaga hubungan dengan orang yang paling dekat dengan kita, InsyaAllah. Tak maaf, ya. Kilat. Jadi seterusnya yang kelima adalah menjaga janji. Dalam ayat menjaga janji, jadi Allah nak ajar kita hendak berjaya, kita kena kurangkan musuh. Sebenarnya apabila sebut pasal janji, kita tidak banyak memungkiri janji, banyak tidak melaksanakan apa yang kita dah janji dengan seseorang, ya. Ia akan membuatkan orang tidak selesa dengan kita, dan seterusnya akan mengakibatkan kita banyak musuh daripada kawan. Jadi Allah nak ajar kita tips. Allah sendiri mengajar tips kepada Nabi Muhammad SAW yang bersedih, apabila untuk keluarkan diri daripada kesedihan itu ialah dengan banyakkan bersedekah, banyakkan sembelih binatang ternak, dan agihkan sembelihan itu kepada orang lain. Orang tu menerima, pasti orang yang menerima, tangan yang menerima itu pasti mendatangkan kegembiraan kepada mereka. Jadi ini adalah cara untuk kita mengurangkan musuh, ya. Untuk berjaya ramaikan kawan, kita perlu kurangkan musuh, insya-Allah. Baik, jadi yang terakhir adalah Allah menyebut agar menjaga solat, ya. Itu ayat yang ke-9.
serta orang-orang yang memelihara solatnya. Jadi tadi ayat yang kedua kita sudah lihat Allah menyebut tentang perlu khusyuk. Allah menyebut tentang masa solat tersebut. Jadi Allah hendak mengajar kita untuk berjaya. Time management adalah sangat penting, ya. Belajar cara urus masa dengan baik. Sebagaimana kita nak berjaya, perlu adanya time management tersebut, ya. Bayangkan kalau kita nak berjaya, sedang kita nak berjaya tetapi solat kita terkontang-kanting. Masa solat pun kita tak jaga, ya. Bayangkan kalau subuh tu pun kita subuh gajah, ya. Zuhur pun zuhur gajah, asar pun zuhur gajah, kan, betul tak? Jadi Allah kata setiap solat dia ada waktu yang khusus. Jadi kerjakanlah ia pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita perlulah, saya sendiri terutamanya dan para pendengar sekalian, kita waktu solat ini adalah sangat kritikal lah, ya. Bagi saya ianya adalah satu perkara yang utama, kerana apabila solat Allah memanggil kita, ya, marilah menuju hayya alal falah, marilah menuju kejayaan, ya. Allah kata, kan, padahal Allah dah panggil dah, tetapi kita tidak menyahut panggilan tersebut dengan melaksanakan perkara-perkara yang selain daripada itu. Jadi lihat di situ bagaimana perhubungan kita dengan Allah sebenarnya. Agak mengecewakan, ya. Jadi perkara yang paling utama adalah untuk berjaya sebagai seorang mukmin, perlu solat di awal waktu. Jaga hubungan dengan Allah itu dulu. InsyaAllah yang lain-lain nanti Allah akan uruskan, Allah akan jagakan untuk kita. Itulah tips kejayaan yang saya boleh kongsikan daripada sesi tadabbur kelas saya dengan Ustaz Syahmi. Jadi kerjakanlah solat itu pada waktu yang telah Allah tetapkan. InsyaAllah perkara-perkara yang lain akan menjadi mudah buat kita. Apabila seseorang bertanya kepada saya, "Kak, macam mana nak berubah, ya, Kak? Apa yang perlu saya buat, ya?" Perkara pertama yang akan saya tanya adalah tentang solat. Saya ingin tahu bagaimana perhubungan dia dengan Allah Subhanahu. Solat itu pun masih lagi tidak dalam keadaan yang memberansangkan. Saya akan menasihati agar perbaiki dulu solat kita. Cuba kalau tidak pernah solat, kena kembali kepada Allah, bertaubat dan pelihara jalan penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di dalam solat itu sendiri kita berhubung, kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk kita itu. Jadi perkara yang berlaku di dalam solat, kita akan membawanya di luar solat, ya. Bagaimana kita berjalan di muka bumi ini, ingin membuat tips-tips yang diberi tadi itu, adakah kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala di sebaliknya? Pokok pangkalnya ianya ada, jawapannya ada di baik hubungan kita di dalam solat dengan Allah, insya-Allah maka baiklah hubungan kita ketika di luar solat. Jadi untuk tips-tips yang saya kongsikan ini, ianya boleh diaplikan kepada apa saja perkara sebenarnya. Walaupun kita ingin mendapat sesuatu kejayaan di dalam kehidupan kita, ataupun kita ingin menghadapi peperiksaan, jadi perlunya ada 6 tips ini yang perlu kita bawa untuk mendapat kejayaan, walaupun di dalam bidang akademik sekalipun, ataupun kita ingin berjaya di dalam perniagaan kita, sama sahaja. Walaupun ianya berkaitan dengan perniagaan, tetapi jadilah peniaga mukmin yang berjaya. Walaupun kita ingin mendapat keputusan peperiksaan cemerlang, jadilah seorang pelajar mukmin yang berjaya, iaitu mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita.
Dan percayalah, untuk berjaya ni proses dia agak panjang. Ianya sama seperti seorang petani, tapi walaupun panjang, teruskan mencuba, jangan berputus asa. Membawa Allah itu bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan aflahal mu'minun, kita akan jadi, insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.